Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Norzila binti Haji Aziz dan rakan-rakan sekalian. Saya Sarani, anak perempuan Ravindra nombor matriks 291117 bersama dengan 5 orang rakan saya daripada kumpulan 4 Pembangunan Masyarakat 1 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Perancangan Program Pembangunan dan Kesejahteraan Komuniti. Sebelum saya teruskan, diminta rakan-rakan saya yang lain untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahda binti Muhammad Zaidi, nombor matriks 291106. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raja Nazatul Afziana binti Raja Mokhtar, nombor matrik 291114. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maslana binti Ramli, nombor pelajar 291011. Saya Ahmad Nasrul Syed bin Muhammad, ID 290918. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurjad Afiq bin Mairi, nombor matrik saya 291012. Dalam meniti kehidupan pada masa pada ini, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang sedang mengurat langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju dan pesat membangun. Secara lazimnya, ini difahamkan pelbagai usaha dengan merancang untuk mengubah kehidupan masyarakat Malaysia dengan matlamat untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup masyarakat tersebut telah pun diambil. Pembangunan dan kesejahteraan pula merangkumi semua aspek kehidupan dari segi pendapatan, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri ataupun komuniti bersama dengan pelbagai agensi-agensi pembangunan lain, pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan. Oleh itu, perancangan merupakan satu input yang amat penting dalam usaha menjayakan pelaksanaan sebuah program ataupun projek untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kita lihat, perancangan pula ditakrifkan sebagai salah satu proses pengurusan sesuatu program ataupun projek yang melibatkan pemilihan misi, penetapan objektif dan perangkaan pelan tindakan untuk mencapainya. Menurut kajian saya, James A.F. Stoner dan Charles Winkel mentakrifkan bahawa perancangan sebagai satu garis panduan yang dirangka oleh pihak atasan di sesebuah organisasi bagi mencapai maksud asal penubuhannya. Pada masa yang sama, perancangan juga membantu pihak pengurusan organisasi menentukan arah tuju organisasi dan memutuskan isu. Keberkesanan pelaksanaan sesuatu program adalah bergantung kepada keupayaan menghasilkan perancangan yang baik, fungsi setiap ahli jawatankuasa yang jelas dan tepat, serta mempunyai senarai semak yang lengkap. Bentuk atau cara pelaksanaan sesuatu majlis juga banyak bergantung kepada kehendak jawatankuasa yang dibentuk, taraf program, jenis program atau cara program, taraf tetamu kehormat, tempat dan saiz sesuatu program yang akan dijalankan. Pendekatan perancangan program dalam pembangunan dan kesejahteraan komuniti menekankan bahawa program pembangunan yang paling efektif, berkesan dan stabil ialah sesebuah program yang dirancang, dicipta dan diurus oleh penganjur program tersebut. Terdapat beberapa prosedur dalam perancangan program. Pertama ialah mengenal pasti apa yang berlaku di komuniti anda. Sesuatu program pembangunan dan kesejahteraan komuniti adalah dirangka bagi menangani sesuatu masalah yang berlaku di antara komuniti masyarakat tersebut. Oleh yang demikian, langkah pertama dalam prosedur perancangan sesebuah program ialah menganalisis masalah untuk mengenal pasti apakah masalah utama yang dihadapi dan hubungan sebab serta akibat masalah atau isu yang sedang berlaku di komuniti tersebut. Mengenal pasti masalah serta kajian yang dibuat secara jelas dan menyeluruh akan menjadi asas bagi membentuk objektif dan maklumat sesuatu program yang dirancang. Sumber-sumber dalaman dan luaran perlulah digamblingkan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dalam usaha perancangan sesebuah program dalam membangunkan komuniti yang terlibat. Maka sebelum merancang dan melaksanakan sesebuah program, kita perlulah ketahui dahulu keadaan masyarakat setempat terlebih dahulu bagi memastikan program tersebut berjalan dengan lancar dan efektif.
Sebelum membuat sesuatu program, kita perlulah mempersiapkan diri dalam merancang program yang hendak dilakukan sebelum membangunkan sesuatu program. Oleh yang demikian, kita mestilah mengetahui keupayaan dan kemampuan ahli kumpulan dahulu sebelum menentukan sesuatu projek yang ingin dibangunkan. Contohnya, mempunyai keupayaan menyiapkan program dalam tempoh yang telah diberikan. Tentukan masa yang telah ditentukan bersama ahli kumpulan untuk menyiapkan program yang telah dirancang. Penyediaan masa untuk menyiapkan program yang dirancang perlulah dengan teliti berdasarkan matlamat, objektif, konsep, aktiviti program, anggaran belanjawan dan juga pembahagian tugas kepada setiap ahli. Ketua kumpulan perlulah melaksanakan jadual mingguan untuk menentukan tugasan yang perlu dilakukan oleh setiap ahli kumpulan pada setiap hari. Seterusnya, mempunyai keupayaan dalam melakukan kerja secara berpasukan. Kejayaan dalam melaksanakan sesuatu program selalunya bergantung kepada sejauh mana wujudnya kerjasama dan kesepaduan dalam ahli kumpulan tersebut. Setiap ahli mestilah komited kepada setiap tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka. Dengan adanya sikap suka curi tulang, tidak jujur dan pentingkan diri sendiri tidak harus wujud dalam konsep kerja berpasukan ini. Ahli pasukan perlulah bekerjasama bersama pasukan dan menggunakan maklum balas mereka pada rancangan program yang hendak dilakukan. Dengan menyamaratakan tanggungjawab dan tugasan yang telah diberikan, ini dapat mendorong semangat kepada ahli pasukan dalam menyiapkan projek dan membawa kepada matlamat projek yang ingin dicapai. Apa jua kaedah yang ingin kita dan ahli pasukan pilih untuk merancang program, bekerjasama dalam pasukan adalah satu proses yang penting dan dapat membuahkan hasil yang lebih baik kepada setiap projek kita dalam jangka masa yang panjang. Memilih program yang bersesuaian. Kita perlu memastikan kawasan komuniti yang hendak dipilih untuk menjalankan program yang bersesuaian dengan jarak, masa dan keuangan yang diperuntukkan untuk membuat program. Seterusnya, memastikan keperluan komuniti dengan program yang dibuat. Adakah mereka memerlukan perubahan yang ketara dan boleh diterima akal pada persekitaran komuniti? Program tersebut membawa kepada kebaikan serta manfaat, memberikan kesedaran umum dalam jangka masa yang panjang. Membangunkan pelan perancangan dan pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau perancangan dari sebuah pelan yang sudah disusun secara baik dan terperinci bagi membangunkan suatu program. Kita perlu memastikan penyusunan atau perancangan sesuatu program terlebih dahulu sebelum membangunkan pelan untuk membuat perancangan projek. Penting bagi setiap individu yang ingin membangunkan satu program kerja untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum melaksanakan sesuatu program agar program yang ingin mereka laksanakan berjalan dengan lancar dan berjaya seperti yang mereka harapkan. Pertama sekali, sebelum melaksanakan membuat program, anda terlebih dahulu diminta untuk menubuhkan kumpulan-kumpulan projek berdasarkan senarai dan bilangan ahli yang telah ditentukan oleh jurulatih atau penyelia. Ahli-ahli kumpulan digalakkan membuat tinjauan atau mendapatkan maklumat tentang program yang ingin mereka cadangkan. Untuk menjimatkan masa, baik sekiranya ahli kumpulan cuba untuk mengadakan perhubungan secara tidak rasmi dengan pihak-pihak di tempat program tersebut yang akan dilaksanakan. Seterusnya, pembentukan jawatan kuasa. Pembentukan jawatan kuasa juga merupakan salah satu dari pelan perancangan dan pelaksanaan program. Pembentukan jawatan kuasa program merupakan satu perkara yang asas bagi menjayakan sesuatu program yang ingin dibangunkan. Bagi yang bercadang untuk membangunkan satu program, dinasihatkan supaya mereka membentuk jawatan kuasa sebaik saja ahli kumpulan telah ditentukan dan telah dikumpul. Ini penting supaya perancangan sesuatu program dapat dibuat lebih awal bagi melancarkan pelaksanaan program. Perancangan yang awal membolehkan kepada sesi menyumbang idea dalam kumpulan diadakan dan memperuntukkan masa yang cukup bagi sebarang perubahan yang mungkin berlaku sepanjang program berlangsung.
Jawatan kuasa yang akan ditubuhkan mestilah sekurang-kurangnya terdiri daripada pengerusi yang akan mempengerusikan mesyuarat dan mengetuai projek sepanjang program berlangsung, setiausaha sebagai pencatat minit dan urusan surat menyurat, dan juga bendahari untuk mengendalikan hal kewangan dan akaun projek. Kemudiannya, bolehlah dibentuk jawatankuasa projek yang lengkap dengan melantik ahli-ahli jawatankuasa tambahan untuk memikul tanggungjawab yang berkaitan sepanjang program dilaksanakan. Menubuhkan jawatankuasa induk adalah asas bagi menjayakan sesuatu projek. Pemilihan jawatankuasa ini biasanya dibuat melalui amalan demokrasi, dan perjawatan jawatankuasa induk ini terdiri daripada pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari serta ahli jawatankuasa AJK yang berkaitan dengan unit-unit tertentu. Pasti jenis projek khidmat masyarakat yang ingin dijalankan. Khidmat masyarakat merupakan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berkumpulan dan wajib mempunyai matlamat dalam melaksanakannya. Kerja-kerja kemasyarakatan merupakan satu aktiviti yang dilakukan untuk meringankan bebanan, memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan komuniti tertentu. Pemilihan tajuk atau khidmat masyarakat yang akan dilaksanakan amatlah penting dalam perancangan sesuatu program atau projek yang akan dijalankan. Memilih tajuk atau projek khidmat masyarakat yang akan dilaksanakan. Tajuk merupakan permulaan awal yang perlu ada ketika menjalankan sesuatu program atau projek. Namun sebelum itu, kita perlu mengenal pasti masalah yang ada pada persekitaran komuniti yang dipilih untuk membuat projek khidmat masyarakat. Pemilihan tajuk perlu dilakukan secara teliti agar projek khidmat masyarakat yang ingin dibuat dapat berjalan dengan lancar dan projek dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Kerja-kerja khidmat masyarakat tujuannya adalah untuk meringankan beban, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti. Dia untuk langkah-langkah penting dalam perancangan projek yang seterusnya adalah melantik jawatankuasa pelaksana. Jawatankuasa yang dipilih oleh ahli yang ingin membangun program untuk meneruskan kerja-kerja persatuan atau khidmat masyarakat semasa mesyuarat agung. Jadi adalah menjadi tanggungjawab ahli jawatankuasa untuk memastikan keputusan yang diambil dalam mesyuarat diambil tindakan sepanjang tempoh program berjalan. Pelantikan semua yang terlibat dalam projek yang ingin dibangunkan akan dibuat oleh pengarah projek. Oleh itu, pengarah projek hendaklah menguruskan pelantikan semua ahli jawatankuasa pelaksana dan semua ahli pasukan projek seperti mana yang disetujui oleh jawatankuasa induk. Setiap makluman pelantikan perlulah disertakan dengan terma rujukan skop tugas masing-masing supaya semua yang terlibat jelas dengan peranan masing-masing dalam projek yang berkenaan. Pengarah projek juga perlulah berurusan dengan mereka bertanggungjawab. Ini bagi memastikan penyediaan semua sumber keperluan projek seperti yang telah dinyatakan dalam pelan perancangan program dan mengarahkan jawatankuasa pelaksana memainkan peranan dengan positif. Sebagai contoh, pengurus projek meminta AJK makanan dan minuman menguruskan anggaran perbelanjaan buat program yang ingin dilakukan. Bagi langkah-langkah penting yang seterusnya ialah pembagian tugas mengikut jawatankuasa. Bagi pembagian tugas mengikut jawatankuasa, setiap ahli mestilah dibagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Setiap kumpulan perlulah melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan bertanggungjawab melalui jawatankuasa yang telah diwujudkan. Komitmen 100% daripada ahli kumpulan dalam menjayakan projek yang dirancang adalah amat penting. Kejayaan sesuatu projek tersebut sudah semestinya dengan kerjasama dan kesepaduan antara setiap ahli kumpulan. Jawatankuasa seperti pengarah projek, timbalan pengarah projek, setiausaha dan sebagainya perlulah mengambil peranan masing-masing mengikut kriteria tugasan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kertas cadangan program.
Kertas cadangan ialah satu bentuk cadangan rasmi yang disediakan di khalayak tertentu, terutamanya pihak yang berkepentingan kepada organisasi dalam menjalankan program yang dirancang. Selain itu, kertas cadangan ini memperincikan pelaksanaan projek ataupun program yang memerlukan kelulusan pihak atasan atau pihak luar yang terlibat. Setelah laporan dibentangkan kepada ahli lembaga pengarah, maka tindakan susulan pula akan diambil dengan memajukan kertas cadangan bagi mengatasi masalah tersebut. Penulisan kertas cadangan juga merupakan satu penterjemahan idea kepada pelaksanaan sesuatu program. Berikut adalah kandungan yang perlu ada dalam penulisan kertas cadangan sesuatu program. Antaranya adalah pendahuluan ataupun perkenalan. Ia bermaksud memberi gambaran awal tentang kandungan laporan atau cadangan sesuatu program. Penulisan pengenalan haruslah singkat dan padat untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan kandungan laporan berkenaan. Biasanya, ia terdiri pada 1 hingga 2 muka surat yang menerangkan dengan jelas kandungan kertas cadangan. Pendahuluan merangkumi latar belakang projek, masalah, skop kajian, kaedah penyelidikan dan tata cara penganalisis maklumat, termasuklah penerangan ringkas tentang kepentingan kajian dan dapatan kajian. Seterusnya, isi atau bahagian dalam kertas cadangan. Bahagian dalam memfokuskan kepada objektif matlamat serta tujuan yang harus dicapai dan aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan sekiranya kertas cadangan itu diterima. Persembahan hasil penyelidikan biasanya diikuti dengan penerangan mudah bersama visual yang relevan. Tindakan susulan yang perlu diambil, belanjawan ataupun kos keuangan dalam menjayakan sesuatu program dan nama kaki tangan atau ahli yang terlibat yang akan turut serta dalam program tersebut. Dalam kertas cadangan ini juga terdapat jawatankuasa tertentu di mana jawatankuasa ini memenuhi peranan yang penting dalam menggerakkan sesuatu program. Antara contoh kertas cadangan bagi perancangan program pembangunan dan kesejahteraan komuniti adalah program membangun transfer penyalahan guna dadah di kalangan remaja. Slogannya, keluarga penyayang bebas dadah. Objektif ini menceritakan melalui program ini kita akan dapat mengenal pasti apakah faktor sikap individu mempengaruhi penyalahguna dadah di kalangan remaja. Mengenal pasti adakah faktor pengaruh rakan sebaik mempengaruhi penyalahgunaan dadah dan juga faktor permasalahan keluarga dan akhir sekali faktor pengetahuan terhadap dadah mempengaruhi dadah di kalangan remaja. Di dalam kertas cadangan ini tertulis tarikh, masa dan tempat di mana program ini ingin dilakukan. Manakala peserta ataupun pihak yang terlibat semasa program dijalankan adalah seperti pelajar PJJ UUM, agensi anti dadah, di mana agensi ini akan menerangkan sedikit tentang dunia dadah, pusat pemulihan penagih narkotik, klinik kesihatan dan juga penduduk sekitar. Seterusnya adalah jemputan ataupun tetamu terhormat, contohnya YB kawasan sekitar program itu dijalankan daripada agensi-agensi, ketua jabatan dan sebagainya. Dan kuasa adalah elemen paling penting semasa ingin mewujudkan program di sesebuah komuniti.
Apa yang terkandung dalam jawatankuasa adalah seperti penyiasat program, pengurusi program, pembantu program, setiausaha, bendahari, penyeras program. Ini adalah jawatankuasa induk. Manakala jawatankuasa pelaksanaan adalah seperti ketua fasilitator, AJK Logistik. Tentatif program adalah aktiviti yang terkandung dalam sesuatu program. Kos keuangan adalah kos yang belanjawan yang terlibat semasa melakukan aktiviti program. Bagi penutup pula, pihak yang ingin menganjurkan program akan memberi kata-kata tujuan sesuatu program yang hendak dilakukan supaya kertas cadangan ini mendapat kelulusan daripada pihak tertinggi. Menghubungi pihak terlibat. Dalam sesuatu projek atau program pembangunan, terdapat pelbagai pihak yang terlibat di dalam usaha menjayakannya. Langkah seterusnya, sebaik sahaja kertas cadangan diluluskan oleh pengarah, jawatankuasa perhubungan yang biasa dilakukan oleh urustia sendiri akan menghubungi dengan semua pihak yang terlibat dalam pengendalian projek. Pihak ini termasuk pihak berkuasa tempatan, contohnya seperti Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Bomba dan sebagainya. Jika kita memerlukan khidmat bakti mereka dalam melaksanakan projek kita. Selain itu, tidak ketinggalan juga kita menghubungi pihak menyediakan perkhidmatan pengangkutan, menyediakan makanan, minuman, peralatan persiapan dan pihak lain yang akan kita bekerjasama. Antara cara kita menghubungi ialah melalui surat, email ataupun talian telefon. Sekian, terima kasih. Senarai semak tugasan adalah sesuatu yang penting dalam semua jenis perancangan. Ia merupakan satu alat pentaksiran dan alat bantu kerja yang dibangunkan dalam bentuk dokumentasi, mengandungi maklumat yang tepat serta senarai item yang diperlukan semasa program dijalankan. Senarai semak tugasan juga bertujuan bagi memudahkan dan melancarkan tugasan kerja yang dirancang serta mengurangkan kegagalan. Senarai semak tugasan adalah bersifat subjektif dan ianya dibangunkan serta dibuat berdasarkan program tertentu dan keperluan semasa program tersebut. Ia boleh dijadikan rujukan serta panduan dalam menjalankan kerja pada waktu sebelum dan selepas program dijalankan. Dengan ini, senarai semak ini perlu dibuat sebelum sesuatu projek, program ataupun aktiviti dilaksanakan. Ini disebabkan pembangunan senarai semak ini memerlukan buah fikiran oleh setiap ahli dalam organisasi tersebut. Senarai semak tugasan merupakan satu perkara yang wajib digunakan sebagai rujukan dan garis panduan dalam menjalankan sesuatu program, projek ataupun aktiviti. Secara kesimpulannya, dengan membuat program khidmat masyarakat yang boleh membawa kepada kesejahteraan komuniti, ia boleh dianggap sebagai satu tindakan memberi bantuan terhadap golongan masyarakat yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Namun, tanpa perancangan yang baik, suatu program yang ingin dilaksanakan mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Suatu program hanya akan menjadi kenyataan sekiranya diurus dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.